Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk pemberi markah, penonton dan kawan-kawan yang dikasihi sekalian. Nama saya Muhammad Yatim bin Muhammad Japri, nombor matrik 7809-2401-5529 dari semester 6, jurusan Bachelor of Manufacturing, Management with Honour. Hari ini saya akan menghuraikan pembentangan jawapan dari soalan 2, 3 dan 4 pada tugasan 1 yang telah diberikan. Soalan 2 adalah mengenai pengalaman negatif saya berhadapan dengan individu yang berlainan budaya. Pengalaman ini adalah berkenaan dengan larangan membawa anjing ke taman permainan. Saya telah terserempak dengan individu yang membawa anjing ke taman permainan dan saya terpaksa menegur mereka. Bagi mereka mungkin tidak salah, tapi bagi kita adalah menjadi satu kesalahan yang besar. Seperti yang kita sendiri sedia maklum, orang Islam adalah dilarang sama sekali untuk bersentuhan dengan anjing. Oleh itu, perbuatan ini akan menimbulkan perasaan yang tidak selesa di kalangan orang Islam itu sendiri. Selain itu, ada juga pengunjung yang mempunyai alahan atau fobia terhadap haiwan tersebut. Penonton yang dihormati, perkara seperti ini tidak akan berlaku sekiranya individu peka dan sensitif dengan sensitiviti kaum yang lain, terutama yang berkaitan dengan agama. Soalan ketiga adalah cabaran dalam komunikasi antara budaya. Cabaran yang pertama adalah halangan psikologikal. Halangan ini adalah aspek negatif seperti perbezaan imej, sikap, prejudis, stereotip yang dibina menyebabkan individu berkecenderungan untuk memiliki tanggapan yang berbeza terhadap budaya lain. Cabaran yang kedua adalah perbezaan bahasa. Masalah utama dalam komunikasi antara budaya ialah apabila ia memerlukan sumber untuk bertutur dalam bahasa yang lain. Perbezaan bahasa ini memaksa satu lagi proses iaitu penterjemahan. Langkah penterjemahan melibatkan pencarian kod yang sesuai untuk membawa mesej dalam bahasa yang lain. Ia adalah penting untuk memastikan penerima memahami mesej yang disampaikan oleh penyampai. Cabaran yang ketiga pula adalah melibatkan media komunikasi. Peningkatan dalam arena teknologi media, internet, sosial media dan sebagainya turut menyumbang kepada pembentukan persepsi yang berbeza berdasarkan budaya melalui hubungan media. Pembelajaran, persepsi dan gambaran yang diperolehi melalui radio, filem dan televisyen membawa kepada pembentukan imej mental yang seringkali boleh dipersoalkan ketepatannya. Untuk soalan nombor 4 pula adalah strategi untuk memperbaiki kemahiran komunikasi antara budaya. Strategi yang pertama adalah mewujudkan sistem sekolah satu aliran. Pada pendapat saya, sistem sekolah satu aliran ini perlu ditubuhkan dan dilaksanakan secara berperingkat kerana melaluinya perpaduan antara kaum akan dapat dipupuk. Objektif akan lebih mudah dicapai kerana kita memupuk semangat perpaduan ini dari usia yang muda. Jangan bimbang, pelaksanaan sekolah satu aliran ini tidak akan menyebabkan sesuatu kaum itu kehilangan identiti. Kaum Cina, India dan kaum yang lain masih boleh mengekalkan penggunaan bahasa ibunda mereka. Strategi yang kedua pula adalah menggalakkan budaya kunjung-mengunjung antara kaum. Negara Malaysia mempunyai pelbagai perayaan yang akan disambut oleh setiap kaum. Di sinilah budaya kunjung-mengunjung ini boleh diterapkan dan dijadikan amalan. Budaya ini secara tidak langsung akan dapat mewujudkan toleransi di antara kaum dan cenderung mewujudkan hubungan positif dalam perkara yang melibatkan hubungan antara agama. Situasi ini juga akan menyebabkan satu kaum lebih peka dengan sensitiviti kaum yang lain. Menganjurkan program-program yang boleh mengeratkan perpaduan antara kaum adalah strategi yang ketiga. Di negara kita, semua kaum diberi kebebasan untuk mengamalkan cara hidup masing-masing. Ini termasuk perkara yang berkaitan larangan atau warisan kebudayaan mereka. Pihak kerajaan atau badan bukan kerajaan adalah diseru untuk lebih kerap menganjurkan program-program yang boleh mengeratkan hubungan antara kaum. Contoh paling mudah adalah menganjurkan acara larian merdeka pada 31 Ogos. Secara tidak langsung, acara seperti ini akan dapat menyemarakkan lagi semangat perpaduan antara kaum. Strategi keempat dan terakhir adalah menggunakan media sosial sebagai perantara. Kesan penggunaan media sosial sebagai perantara
untuk mengeratkan perpaduan dan keharmonian antar kaum adalah lebih pantas. Ini dapat dilakukan dengan menayangkan iklan-iklan perpaduan antar kaum atau mesej-mesej yang dapat menyemarakkan lagi semangat perpaduan sesama kita. Iklan atau mesej seperti ini akan dapat memberi kesan yang lebih mendalam dan menusuk ke dalam hati orang yang menontonnya. Lebih-lebih lagi, sekiranya iklan ini kerap ditonton dan disiarkan pada bila-bila masa saja di media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube dan sebagainya. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih.